Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Alhamdulillah, kita bersyukur lagi pada Allah Subhanahu Wa Taala dapat kita sama-sama untuk kita teruskan pengajian kita melalui bacaan beberapa ayat suci Al-Quran, dan daripada bacaan itu kita harapkan kita akan dapat belajar bagaimana cara menyebut, dan kita dapat baca Al-Quran kama anzalahur rahman, kehendak kita adalah sebagaimana yang diturunkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Baiklah, tuan-tuan dan puan ahli Al-Quran sekalian, kita buka dulu majlis kita dengan Ummul Kitab Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Amin amin ya rabbal alamin. Hari ini episod yang ke-32. Ayat 106 hingga 109 daripada suratul Baqarah. Baik. Kita mulakan dengan ayat 106. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. ما ننسخ من آية أو ننسها نأت بخير منها أو مثلها ألم تعلم أن الله على كل شيء قدير. Sekali lagi, baca sama-sama. ما ننسخ من آية أو ننسها نأت بخير منها أو مثلها ألم تعلم أن الله على كل شيء قدير. Okey, bermula dengan ma nansakh.
Okey. Ma, kita buka, longgarkan rahang. Lama dah saya tak suruh longgarkan rahang. Longgarkan rahang, boleh cucuk sini. Cucuk dengan jari, dengan ibu jari supaya renggang antara tulang atas dan tulang bawah. Okey. Manan. Okey, dengung. Oleh kerana nun itu nak masuk pada sin pula adalah merupakan huruf istifal infitah. Dia istifal infitah, maka dengung akan jadi nipis. Jadi bunyinya manan. Bila masuk kha adalah huruf isti'la. Maka kena tebalkan. Manansakh. Manansakh. Jangan sakh. Jangan tarik. Bila kita senyum dia jadi nipis kerana pangkal lidah akan jatuh. Ma nansakh min ayatin. Sakh min, jangan sakh, jangan ke depan. Dia berada pada langit lembut bahagian atas. Bahagian dalam. Dia bukan langit lembut. Kha berada pada bahagian dalam lagi daripada langit lembut tu. Tapi bahagian lembut jugalah dalam lagi. Okey. Ma nansakh min ayatin tin, jangan. Okey. Ayatin au nunsiha nunsi, nepiskan dengung. Na'ti bi khai, tengok na'ti bi khairin minha. Na'ti, jangan na'ti. Na di biji alkum kita. Na'ti bi khairin minha au mithliha. Minha, ratakan lidah di bawah. Minha au mithliha. Jangan lebih jadi mithliha. Tu dah tambah power pada ha. Sedangkan kita dah nyatakan bahawa huruf ha adalah merupakan huruf yang sangat lemah kerana dalam kategori istifal dia berada dalam istifal. Dalam kategori syiddah rakhawah dia berada dalam rakhawah. Dalam kategori itbaq infitah dia berada dalam infitah. Ini 3 sifat yang melambang kekuatan. Jadi ketiga-tiga tu ha berada di pihak yang lemah, maka ha tak boleh ada power lebih. Okey. Alam ta'lam. Tengok buka saya buat. Alam ta'lam. Tekan pada injak nafas. Annallaha ala kulli syai'in qadir. Okey, anna 2 harakat. Bila nak naik kepada lafzul jalalah maka kena tebal naik. Annallah, na tu stay nipis, tapi nallah, lam itu kita tebalkan. Annallaha ala kulli syai'in qadir. Okey, matikan pada makhraj ra, qadir. Yang qadir, jangan tarik lidah ke dalam. Saya tahu ramai yang tarik lidah ke qadir. Jadi tebal dan lari daripada makhraj ra. Ra berada pada gusi kesat, bukan berada pada lelangi. Seterusnya ayat yang ke-106. Alam ta'lam anna Allah lahu mulkus samawati wal ard wa ma lakum min dunillahi min waliyyin wala nasir. Semula, alam ta'lam anna Allah lahu mulkus samawati wal ard.
وما لكم من دون الله من ولي ولا نصير. Okay. Alam ta'lam. Alam ta'lam. Mim mati sama. Lam. Alam ta'lam. Okey. Jangan kurang tekanan mim tu. Mesti secukupnya begitu. Alam ta'lam annallaha buka mulut. Annallah. Jangan annallah. Jangan guna muncung. Situ tak ada dhammah. Jadi tak boleh guna muncung. Alam ta'lam annallaha. Ha nipis. Jangan annallaha. Tak boleh. Sebab apa? Dah habis tebal pergi nipis lah. Jangan bawa tebal sebelum ke dalam huruf nipis. Alam ta'lam annallaha ala. Maafkan saya. Alam ta'lam annallaha lahu. Lahu mulkus samawati wal ard. Okey. Lahu mul. Jangan lahu mulkus. Jangan lalu saja. Kerana lam mesti ada lenturannya. Lahu mulkus samawati wal ukurannya sama. Lahu mulkus samawati wal ard. Wa ma lakum min dunillah. Wa ma lakum. Jangan wa ma lakum. Wa ma lakum. Wa ma lakum. Wa ma lakum min dunillah. Buka. Dunillah. Jangan nillah. Tak nak. Jangan. Jangan tarik. Nillah. Wa ma lakum min dunillahi min waliyyin wala nasir. Wala nasir. Okey. Bila sampai pada ra, dia jadi nipis. Okey. Am turiduna an tas'alu rasulakum kama su'ila Musa min qabl. Wa man yatabaddalil kufra bil imani faqad dhalla sawa'as sabil. Semula. Am turiduna an tas'alu rasulakum kama su'ila Musa min qabl. Wa man yatabaddalil kufra bil imani faqad dhalla sawa'as sabil. Okey. Dari atas. Am turidun. Am turidu. Am. Jangan am turi. Jangan am. Rapatkan. Am turiduna an. Okey, semula. Am turiduna an tas'alu. Okey. Anta. Kita baca dengan nipis dengunya. An tas'alu. Jangan tas'alu. Okey. Am turiduna an tas'alu rasulakum. Tas'alu rasulakum. Jangan rasulakum. Jangan tekan kuat. Rasul. Sebut susu. Tak boleh sebut susu. Susu. Rasul. An tas'alu rasulakum. Tas'alu jangan tas'alu. Bersihkan bunyi sin. Kama su'ila Musa. Kama su'ila Musa min qabl. Min qabl. Okey.
Macam mana kita ambil qabl tu? Kalau katakanlah kita nak sambung. Kama su'ila Musa min qablu. Kan? Jadi qabl, ambil kata takat tu. Wa man yatabaddalil kufra wa man masukkan ke hidung, jangan wa man yatabaddal, itu tak tepat. Wa man yatabaddalil, masukkan ke hidung. Wa man yatabaddalil kufra bil kufra, jangan kufra. Wa man yatabaddalil kufra bil imani faqad dhalla, jangan faqad dhalla, tak boleh. Faqad dhalla sawa, dhalla. Cuba tengok, dengar. Dhalla, ada dhalla. Jangan faqad dhalla sawa, tak. Faqad dhalla sawa, dhalla. Faqad dhalla sawa as-sabil. Sawa as-sa. Okey. Sawa as-sabil. Okey, jangan tinggalkan huruf sin tu. Jangan ada orang baca sawa as-sabil, tak sempat ada sin. Sin tu dia ada momentum dia, zaman huruf dia mesti ada. Okey. Baik. Kita tengok kepada terjemahan. Ma nansakh min ayatin, tidaklah kami nansakh, kami nasahkan. Apa dia nasakh? Nasakh ni buang yang lama, ganti dengan yang baru. Okey, tidaklah kami nasahkan satu ayat, au nunsiha, atau kami lupakannya, maksudnya kami tinggalkannya. Na'ti bi khairin minha, kami bawa datang bi khairin, dengan yang lebih baik, minha, darinya. Au mithliha, atau yang seumpama dengannya. Okey. Dalam Al-Quran ada yang dinamakan sebagai nasakh dan mansukh. Nasakh mansukh maknanya ialah gantian. Ayat tu dah turun, tapi Allah turunkan ayat lain, ganti bagi ayat tersebut. Kadang-kadang dalam bentuk nasakh tu dibuang terus ayat tadi, tak boleh baca dah, tak tahu dah, ganti dengan ayat baru. Ada yang ayat ni masih kekal dibaca, masih kekal dibaca, tetapi hukumnya telah tidak diguna pakai, kerana ada hukum baru berkaitan dengan perkara tersebut. Contohnya berkaitan dengan arak. Allah Subhanahu Wa Taala menyatakan bahawa peringkat awalnya disebutkan dengan wa yas'alunaka 'anil khamri wal maisir. Bila ditanya kamu wahai Muhammad tentang khamar, tentang arak dan juga judi, jawab pada mereka, qul fihima ithmun kabirun wa manafi'un linnas. Bagi tahu pada mereka bahawa arak judi ni ada dosa yang besar dan juga ada manfaat untuk manusia. Pada masa itu tidak ada pengharaman bagi arak dan judi ini. Kemudian turun ayat yang lain pula, step yang kedua, menyatakan bahawa ya ayyuhallazina amanu la taqrabus salata wa antum sukara. Wahai orang beriman, jangan kamu dekati solat, jangan kamu solat dalam keadaan kamu mabuk. Okey. Kemudian turun lagi ayat lain. Ayat yang penghujung ni menasahkan hukum yang sebelum, iaitu innamal khamru wal maisir wal ansab wal azlamu rijsun min amali syaitani fajtanibu. Sesungguhnya arak, judi, tenun nasib, semua sekali itu adalah merupakan najis. Fajtanibu, maka hendaklah kamu menjauhinya. Jadi ini seolah-olah ayat yang terakhir itu telah menasahkan hukum bagi dua ayat yang sebelum, yang boleh memberi faham bahawa arak dan judi itu boleh dilakukan. Belum lagi berlaku pengharaman. Banyak lagi lah dalam Quran bercerita tentang iddah perempuan yang kematian suami diganti dengan daripada setahun diganti dengan 4 bulan. Jadi ini dipanggil hukum nasakh dan mansukh. Terus alam ta'lam anna Allah ala kulli syai'in qadir. Alam ta'lam, tidakkah kamu tahu, anna Allah, bahawa Allah SWT itu ala kulli syai'in qadir, atas setiap sesuatu itu sangat berkuasa. Kenapa saya terima sangat berkuasa? Kerana perkataan qadir adalah
merupakan satu sirah, dia panggil sirah mubalaghah. Sirah mubalaghah maknanya satu perkataan untuk mengkuatkan makna tu. Qadirun, berkuasa. Bila qadir, makna sangat berkuasa. Alam ta'lam anna Allah lahu mulkus samawati wal ard. Tidakkah kamu ketahui anna Allah, bahawa Allah Subhanahu wa taala itu lahu mulkus samawati wal ard, baginya kerajaan langit dan bumi. Ikut dia lah. Dia nak buat, nak ganti macam mana, nak buang yang lama, nak ganti yang baru. Itu semua adalah milik Allah Subhanahu wa taala, di bawah kuasa Allah Subhanahu wa taala. Wa ma lakum min dunillahi min waliyyin wala nasir, dan tidak ada bagi kamu selain Allah Subhanahu wa taala itu min waliyyin, dari orang yang pembantu, wali penjaga, wala nasir, juga orang-orang yang membantu menolong. Tak ada selain Allah. Am turiduna an tas'alu rasulakum kama su'ila Musa min qabl. Ataupun kamu ni turiduna an tas'alu, kamu ni nak bertanya, minta kepada rasul kamu sebagaimana orang-orang Yahudi minta kepada Nabi Musa sebelum itu. Am turidun, adakah kamu nak an tas'alu, untuk kamu bertanya rasulakum, rasul kamu, kama, sebagaimana su'ila Musa min qabl, ditanya kepada Nabi Musa min qabl, sebelum itu. Maknanya orang Yahudi pernah minta, yas'alu ni minta, soal ini tanya atau minta kepada Nabi Musa. Apa permintaan mereka? Permintaan orang-orang Yahudi dulu, arinallaha jaharah, wahai Musa, tunjukkan kepada kami Tuhan terang-terang. Minta macam tu. Apa tujuan mereka minta tu? Mereka minta tu supaya mereka nak supaya Nabi Musa tak mampu buat. Lepas tu mereka tak nak beriman lah. Itu tujuan mereka minta. Jadi adakah kamu juga minta begitu begini tu? Sebagaimana orang-orang Yahudi dengan Nabi Musa dulu. Wa man yatabaddalil kufra bil iman, siapa yang menggantikan, yatabaddal, menggantikan, al-kufra, kekufuran, bil iman, dengan iman, maksudnya dia jual, dia beriman, dia ganti ambil kufur, tak nak ambil iman, faqad dhalla sawa'as sabil, maka sungguhnya dia telah sesat, sawa'as sabil, sesat-sesatnya jalan itu. Seburuk-buruk jalan, mereka sesat dengan sawa'as sabil, dengan jalan yang buruk. Baik, kita pergi kepada potongan seterusnya. Okey. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wadda katsirun min ahlil kitabi law yaruddunakum min ba'di imanikum kuffaran hasadan min 'indi anfusihim min ba'di ma tabayyana lahumul haqq fa'fu wasfahu hatta ya'tiyallahu bi amrih innallaha ala kulli syai'in qadir. Sekali lagi. Wadda katsirun min ahlil kitabi law yaruddunakum min ba'di imanikum kuffaran hasadan min 'indi anfusihim min ba'di ma tabayyana lahumul haqq fa'fu wasfahu hatta ya'tiyallahu bi amrih innallaha ala kulli syai'in qadir. Baik. Wadda kathirun. Wadda, jangan wadda. Jangan letak lidah di langit, letak lidah pada gusi belakang gigi je. Wadda, wadda, dekat dengan ta da, tempat tu. Wadda
Wadda kathirun. Kathi, thi. Ha? Wadda kathirun. Kathi. Okey. Wadda kathirun min ahlil kitabi. Min ahli. Jangan min ahli. Min ahlil. Ada momentum lam. Min ahlil kitabi law yaruddunakum. Min ahlil kitabi law yaruddunakum. Law yaruddunakum. Bila temu mim dengung. Yang ini dia panggil idgham mithlain atau idgham syafawi. Okey. Mim bertemu mim adalah idgham syafawi atau idgham mithlain. Macam mana nak ingat ni? Saya bagi tip lah. Bila kita sebut perkataan idgham, gham, maka ada mim ujung tu, maka mim mati bertemu mim. Okey. Jadi ingat satu, izhar dah ingat, tak ada masalah. Yang kita kelirunya, dia idgham atau ikhfa. Dia idgham mithlain atau dia ikhfa syafawi. Kita keliru situ. Jadi idgham ada mim, maka itu adalah idgham syafawi atau idgham mithlain. Law yaruddunakum min ba'di imanikum. Tengok mim, jangan mim. Jangan. Min ba'di imanikum. Min ba'di ba'dkan. Min ba'di imanikum kuffaran hasada. Kuffa gigi dan juga bibir bawah. Kuffa. Yang kuffa. Kuffa tu apa jadi? Lidah kita tarik ke dalam lah tu. Tu jadi fa, bunyi keras. Patut kuffa. Hampatkan lidah ke bawah. Kuffaran hasadan min indi anfusihim. Min indi, jangan min in. Min indi di. Min indi anfusihim min ba'di ma. Min indi anfusihim min ba'di ma. Okey. Indi. Masukkan ke hidung. Anfu juga ke hidung. Jangan pergi ke mulut sahaja. Okay? Mesti naik ke hidung. Bersedia sahaja pada makhrajnya. Min ba'di ma tabayyana lahumul haqq. Min ba'di ma tabayyana. Jangan tabayyana. Tak boleh macam tu. Tabayyana lahumul haqq. Lahumul haqq. Okey. Fa'fu wasfahu. Angkat pangkal lidah. Jangan wasfa, jangan muncul. Fa'fu wasfahu hatta ya'ti Allahu bi amri. Hatta turun lidah. Ya'tiya sama juga, lidah di bawah. Hatta ya'ti Allah. Ya'tiya, masa turunkan lidah, rahang ini mesti longgar. Hatta ya'ti Allahu bi amri. Biar ada tapi jangan panjang. Kalau panjang jadi dengung. Okey. Hatta ya'ti Allahu bi amri. Innallaha ala kulli syai'in qadir. Okey. Innallah, buka mulut, jangan muncung.
Innallaha. Hujung lidah. Hujung situ. Nau. Ada angin akan keluar. Maknanya ketika menyebut lam mati, mulut kena buka. Kalau mulut tak tu lidah akan menempel naik atas dan dia akan pergi ke hidung. Okey. Innallaha ala kulli syai'in qadir. Baik. Terus dengan terjemahan wadda kathirum min ahlil kitab. Wadda maknanya berkehendak, suka. Okey. Waddan, suka. Siapa dia suka? Kathirun, ramai, min ahlil kitab, dari kalangan ahlil kitab. Apa yang mereka suka? Lau yaruddunakum, kalau yarudduna, mereka mengembalikan kamu. Lau yaruddunakum, kalau mereka mengembalikan kamu, mim ba'di imanikum, mim ba'di, selepas imanikum, iman kamu. Mereka nak mengembalikan kamu selepas kamu beriman. Kembalikan ke mana? Kufaran, kepada kekufuran. Okey. Kerana kekufuran. Nak kembalikan kepada kekufuran. Kenapa begitu? Hasadam min indi anfusihim. Kerana dengki. Hasadan tu dengki. Min indi anfusihim, dari diri mereka. Okey. Min ba'di ma tabayyana lahumul haqq. Min ba'di, selepas. Min ba'di ma, selepas. Tabayyana, jelaslah. Lahumul haqq, bagi mereka kebenaran. Mereka nampak dah kebenaran. Orang Yahudi ni dia dah tahu dah kebenaran macam mana, tapi mereka tak nak. Mereka dengki dengan kelebihan yang diperolehi oleh orang Islam. Maka apa kita? Fa'fu wasfahu. Maka Allah perintahkan umat Islam ketika itu, fa'fu, ampunilah, maafkanlah mereka. Wasfahu, dan lepaskanlah. Biarkan. Hatta ya'ti Allahu bi amri, sehingga Allah datang dengan urusannya. Makna Allah mendatangkan kepadanya amri, urusannya. Makna Allah ikut dia. Allah hukum ke, Allah apa ke, jatuh bala bencana ke, itu biar terpulanglah pada mereka. Innallaha ala kulli syai'in qadir. Innallaha, sesungguhnya Allah, ala kulli syai'in, atas setiap sesuatu, qadir, sangat berkuasa. Okey, itulah sedikit terjemahan daripada ayat-ayat yang kita baca. Cumanya di sini diceritakan juga bahawa antara orang yang sangat besar kedengkiannya dan berusaha untuk mengembalikan orang Islam ke dalam kekufuran adalah Huyai bin Akhtab. Huyai bin Akhtab, yang mana ia adalah merupakan seorang Yahudi yang sangat memusuhi Islam, akhirnya mati terbunuh dalam peperangan. Dan yang menariknya ialah anaknya yang bernama Safiyah binti Huyai telah pun ditawan oleh tentera Islam, dibawa balik ke Madinah, dan akhirnya Safiyah binti Huyai menjadi Ummul Mukminin, Safiyah binti Huyai, isteri baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Saya rasa cukuplah sekadar itu pertemuan kita pada malam ini. Sehingga kita bertemu lagi pada episod-episod yang akan datang. Mohon doa rakan-rakan sekalian untuk kesejahteraan kita semua, dan juga supaya anak lelaki saya tu cepat sembuh sikitlah. Dan dah sebulan lebih dah duduk main berulang-alik hospital. Bendanya taklah serius sangat, cuma nak suruh lukanya cepat baik, dan dapat meneruskan pengajian seperti sebelum inilah. Tak perlu nak berulang-alik, dapat duduk asrama dan dapat belajar dengan lebih baik. Dalam prosesnya untuk mengingat, dah hafal 30 juzuk dah, cuma tak berapa ingat lagi lah. Nak kena mengulang. Proses mengulang tu mungkin akan makan masa hampir setahun untuk memantapkan ingatan mereka dengan Al-Quran ini. Jadi saya sudahi dulu dengan aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.